Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Kamilah binti Muhammad Kamrul. Saya Nur Iman Balkis binti Osman. Dan saya Sharifah Hina Balkis binti Syed Muhammad Dawilah. Kami daripada unit Bahasa Melayu 2 akan mempersembahkan 3 puisi iaitu pantun, Syair dan seroka. Selamat menonton! Kami persembahkan puisi bila di dunia seroja, bila di dunia seroja. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih, hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang, santap santun dengan aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat, sopan siuman, sampai ke mulut mamah perlahan, tanda tidak gelojoh makan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juwada, keenam mengiring buah-buahan. Ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelak jatuh kerengkungan, seri naik ke peroman. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Bunga Cina di atas batu, jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu sebab emas budi terbuang. Ku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya, bertuah sungguh rasa di jiwa, hidupku tenang tiada sengsara. Berbilang kaum bersatu padu, Islam dan Buddha mahupun Hindu, hitam dan putih atau kelabu, boleh berpakat, mampu bersatu. Dari Perlis hingga ke Johor, Sabah Sarawak sama tersohor. Bumi Malaysia sudahlah masyhur,
Negaraku ini amat ku cinta, tempat lahirku membina cita. Teruslah aman, itu ku pinta. Bahagialah hidup sesama kita. Selamat tinggal semua, dari dunia kami seroja. Pantun syair seloka kami terpahat di ingatan, terpahat di ingatan semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugasan 2 BMMB 3193 iaitu Pengantar Kesusasteraan Melayu pada kali ini, kami akan mengupas pemikiran yang terdapat dalam 3 puisi tradisional yang telah kami deklamasikan iaitu pantun, syair dan seloka. Nama pensyarah kami dalam mata pelajaran ini ialah Encik Amir Hamzah bin Yaakob. Tak kenal maka tak cinta. Jadi pada kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Nur Iman Balkis binti Osman, seterusnya Sharifah Aina Balkis binti Said Muhammad Dawilah dan Nur Husna Kamilah binti Muhammad Kamrul. Jadi kita sudah melihat video persembahan pantun, seloka dan juga syair. Jadi sekarang kita akan mengetahui dengan lebih mendalam apakah itu maksud pantun. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, pantun ni bermaksud puisi lama yang terdiri daripada 4 baris dalam setiap rangkap. 2 baris yang pertama merupakan pembayang maksud dan yang selebihnya itu merupakan maksud. Baiklah, kita tengok pula ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ni ada 5, iaitu yang pertama, satu rangkap pantun tu terdiri daripada 4 baris. Yang kedua, setiap baris pantun terdiri 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris pantun tu juga terdiri daripada 4 hingga 6 patah perkataan. Yang keempat, pantun ni berirama A, B, A, B atau A dan A. Yang kelima, baris 1 dan 2, pantun ni adalah pembayang dan manakala baris 3 dan keempat merupakan maksud pantun yang ingin disampaikan. Saya telah memilih pantun budi bagi tugasan kali ini dan kita akan lihat pemikiran pantun budi ini. Bagi rangkap pertama iaitu, saya baca dahulu pantunnya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik, rasa nak junjung. Maka dekat sini kita dapat lihat maksudnya ialah budi yang baik ni akan sentiasa dikenal dan menjadi sebutan orang ramai lah. Maksudnya dekat sini perbuatan baik kita tu tidak akan dilupakan begitu sahajalah. Pemikiran pantun budi bagi rangkap yang kedua iaitu, saya baca dahulu. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Maksudnya dekat sini, orang yang tidak berbudi bahasa ni akan dipandang hina oleh masyarakat sekeliling lah. Oleh dengan itu kita ni sebagai masyarakat Melayu penuh dengan adab, kita perlulah sentiasa berbudi bahasa dengan orang lain. Bagi rangkap yang ketiga pula, mana bunga Cina di atas batu, jatuh daunnya ke dalam ruang. Adat dunia memang begitu, sebab emas budi terbuang. Maksudnya dekat sini, sudah menjadi lumrah kehidupan kita lah, di mana kekayaan ni lebih diutamakan daripada budi bahasa. Dan ini merupakan satu yang tidak normal lah dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi tema pantun budi ni adalah tentang masyarakat yang akan memandang tinggi terhadap golongan yang berbudi bahasa kerana bahasa itu menunjukkan identiti sesuatu bangsa.
di mana ataupun bahasa ni juga merupakan lambang identiti bangsa kita. Jadi nilai dan pengajaran yang ingin disampaikan daripada pantun ini iaitu yang pertama, nilai berbudi bahasa di mana kita mestilah mempraktikkan amalan berbudi bahasa agar sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat sekeliling. Yang kedua, nilai mengenang jasa di mana kita hendaklah mengenang jasa orang yang telah berbudi kepada kita, yang sentiasa menolong kita ketika kita dalam masalah. Yang ketiga, nilai kebijaksanaan di mana kita disarankan supaya menjadi golongan yang bijaksana agar dapat membantu untuk membangunkan bangsa dan negara yang tercinta. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan maksud syair. Syair merupakan sejenis puisi berlagu yang berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Menurut Muhammad Yusuf Muhammad Noor 1985, syair dikatakan berasal dari puisi Arab iaitu syair, tetapi bentuk syair Melayu amat berbeza dengan bentuk syair dalam kesusasteraan Arab. Berikut merupakan syair yang telah kami pilih iaitu bertajuk Malaysia Tercinta. Syair ini merupakan irama hiasan. Irama hiasan kebiasaannya menggambarkan keindahan alam, perasaan cinta atau kerinduan. Irama jenis ini kebiasaannya mendodoi atau membuaikan perasaan pendengar. Apabila dipersembahkan oleh penyair, irama itu akan membawa kepada suasana yang tenanglah, tidak terlalu tegang atau serius. Berikut merupakan bentuk yang terdapat dalam syair Malaysia Tercinta. Antaranya ialah terdapat 4 baris setiap rangkaian yang berakhir dengan rima akhir A dan setiap baris mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan sahaja. Suku kata yang terdapat dalam syair ini ialah 8 hingga 12 suku kata setiap baris. Terdapat suatu hentian di setiap baris dan setiap rangkap memerlukan beberapa rangkap yang berurutan untuk memberi idea yang lengkap. Seterusnya kita pergi kepada tema. Syair ini menggambarkan kecintaan dan kebanggaan penyair terhadap Malaysia. Beliau menekankan betapa indahnya negara yang kaya akan kepelbagaian kaum, budaya serta agama yang berbilang. Tambahan lagi, penyair ingin menceritakan betapa bahagianya dan amannya kehidupan rakyat di negara kita. Syair ini juga menyatakan bahawa rasa cinta dan kesetiaan penyair kepada tanah air yang terlampau tinggi. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran. Pemikiran syair Malaysia Tercinta pada rangkap 1 ialah penyair menggambarkan bahawa beliau bangga dilahirkan di Malaysia. Beliau juga menekankan rasa syukur dan bahagia kerana dapat menikmati kehidupan yang selesa di Malaysia. Pada rangkap kedua pula, penyair menceritakan tentang kepelbagaian etnik dan agama yang ada di Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai perbezaan latar belakang, semua kaum di Malaysia sentiasa bersatu padu dan bekerjasama dalam menjaga keharmonian negara. Tambahan lagi, mereka mampu untuk bersatu dalam menunjukkan semangat perpaduan dalam negara kita. Pemikiran syair yang terdapat dalam rangkap 3 pula ialah penyair menekankan keindahan dan kemasyhuran di Malaysia dari utara hingga selatan termasuk Sabah dan Sarawak serta sifat baik yang telah ditunjukkan oleh rakyat Malaysia iaitu ramah dan berbudi pekerti. Pada rangkap terakhir atau rangkap keempat pula, penyair mengungkapkan betapa kuatnya cintanya terhadap tanah air kelahirannya iaitu Malaysia. Beliau berharap agar negara Malaysia ini sentiasa aman dan sejahtera tanpa sebarang pergaduhan antara rakyat serta penyair berharap semoga rakyat di Malaysia dapat terus mengekalkan keharmonian dan kebahagiaan dalam kalangan kita. Semoga kita dapat dijauhkan daripada
berlakunya rusuhan antara kaum, pergaduhan antara masyarakat. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam syair ini ialah nilai tanggungjawab. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah bersama-sama bertanggungjawab dalam menjaga keharmonian negara agar negara kita terus maju dan makmur. Kedua, nilai cinta akan tanah air. Kita haruslah mencintai tanah air kerana ia merupakan sumber identiti dan warisan budaya kita yang perlu sentiasa dipelihara dan dikekalkan agar dapat diwarisi hingga ke generasi akan datang. Nilai dan pengajaran yang ketiga ialah nilai perpaduan. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa saling menghormati antara rakyat walaupun terdapat perbezaan agama dan budaya. Nilai yang keempat ialah kita wajib untuk bersopan santun dan berbudi ketika kita bergaul ataupun bercakap dengan orang lain, khususnya orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berpangkat daripada kita. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada suloka. Suloka bermaksud puisi Melayu bebas dan tidak mempunyai bentuk tertentu dari segi rangkap, jumlah, baris dan irama. Suloka juga merupakan pepatah atau perumpamaan yang mengandungi kejenakaan, ejekan, sindiran dan seluruh. Ciri-ciri suloka. Yang pertama ialah ditulis secara berangkap. Kedua, jumlah baris tidak tetap dalam satu rangkap. Ketiga, jumlah perkataan tidak tetap dalam satu baris, tidak terikat dengan irama tertentu dan tidak mempunyai pembayang. Saya telah pun memilih Seloka Santap Istiadat karya Sabah. Seloka ini bertemakan tentang adab, tertib dan tata cara makan dalam sesuatu majlis ketika menjamu, selera mengikut adat dinasti zaman dahulu. Adab pula melibatkan sikap sopan santun dan hormat dalam setiap perbuatan, termasuklah ketika makan. Tertib pula menekankan susunan dan aturan dalam tata cara makan, termasuklah kedudukan tempat, duduk, urutan penyajian makanan dan cara menghidangkan makanan. Manakala tata cara pula merujuk kepada prosedur ataupun kaedah tertentu dalam menjamu selera seperti cara memegang sudu, cara berbicara di meja makan, etika dalam menerima dan mengambil hidangan. Pemikiran Seloka Santap Istiadat. Dalam rangkap pertama, rangkap pertama bermaksud santap beradab ini merupakan istiadat santap raja dalam majlis kebesaran seperti acara-acara besar yang melibatkan golongan diraja ataupun pemimpin. Istiadat ini bertujuan untuk menghormati dan meraihkan tetamu yang hadir. Majlis ini juga mengajar tetamu yang hadir untuk makan secara beradab dan bukanlah sekadar untuk mengenyangkan perut tetapi lebih kepada menghormati adat dan tradisi zaman dahulu. Seterusnya, pemikiran dalam rangkap kedua. Rangkap kedua, Seloka ini mempericikan tentang adab yang dalam menjamu selera. Jika kita melihat adab dan tertib semasa makan, menyok nasi mestilah menggunakan tangan kanan dan ambillah lauk dengan sopan, tidak berlebihan serta berhati-hati. Begitu juga dengan mengunyah makanan dengan perlahan-lahan dan tenang untuk menunjukkan kesabaran dan kesatuan. Selepas selesai makan, minuman diambil sebagai tanda penamat, maksudnya sebagai tanda selesainya menjamu selera. Dalam Seloka ini menunjukkan sebahagian daripada adab ketika menjamu selera yang sempurna dan teratur. Kemudian, rangkap ketiga. Pemikiran dalam rangkap ketiga menggariskan tentang urutan dan adab dalam proses makan yang tertib dan sopan. Setiap suapan dan tindakan mempunyai makna dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tetamu juga perlu diingatkan untuk tidak berlebihan dan makan sekadar cukup sahaja. Hal ini dapat dilihat dengan pada baris pertama, iaitu permulaan makan dengan mengatur suapan pertama dan kedua secara berurutan. Hal ini bagi menggambarkan kesederhanaan dan ketertiban dalam menjamu selera. Bagi baris keempat, suapan keempat adalah untuk membasuh tangan setelah selesai makan. Setelah selesai menjamu selera lah. Jadi dengan seterusnya,
Langkah kelima untuk menikmati manisan-manisan kuih-muih ataupun buah-buahan yang dihidangkan. Jadi secara keseluruhannya, rangkap ini menekankan kepentingan adab makan yang sistematik dan tertib, di mana setiap langkah dan aturan yang diikuti haruslah berdisiplin dan kesopanan dalam menunjukkan urutan makan yang lengkap dan seimbang. Kemudian rangkap keempat. Pemikiran dalam rangkap keempat menyatakan bahawa lanjutan urutan dan adab selepas selesai makan dengan menekankan amalan kebersihan dan kesegaran. Dalam rangkap ini, setelah selesai makan, tetamu dinasihatkan untuk berkumur-kumur agar mulut kelihatan bersih disamping menyegakkan nafas. Setelah berkumur-kumur, tetamu perlu memakan sirih sebagai cara untuk menyegakkan nafas dan membersihkan gigi. Sebenarnya memakan sirih adalah tradisi yang sering diamalkan dalam budaya tertentu, bahkan tindakan untuk memakan sirih ini dikatakan dapat menaikkan seri wajah ataupun kecantikan wajah. Dalam baris keempat, Brahman merujuk kepada wajah ataupun penampilan. Jika kita mengamalkan makan sirih selepas menjamu selera, pasti ianya akan dapat menaikkan seri wajah seseorang itu. Jadi secara keseluruhannya, rangkap ini dia menekankan kepentingan menjaga kebersihan dan kesegaran selepas menjamu selera. Jadi pemikiran sloka yang terakhir, iaitu rangkap kelima, menyatakan bahawa ianya merupakan penutup sloka dengan menegaskan bahawa tata cara santap beradat adalah warisan yang diambil dari zaman dahulu yang mencerminkan adat dan kebesaran budaya nenek moyang kita. Jadi itulah adat dan tata cara makan secara beradat yang diamalkan sejak zaman dahulu dalam majlis tertentu. Jadi baris pertama menggambarkan bahawa santap beradat ini ialah lambang kebesaran dan keagungan budaya. Kerana setiap langkah dan adab yang diikuti perlu diikuti dengan penuh sopan dan penuh kehormatan. Jadi secara keseluruhannya, rangkap ini menekankan kepentingan menghormati dan memelihara adat istiadat yang diwarisi dari generasi ke generasi sebagai tanda penghormatan terhadap tradisi dan kebudayaan nenek moyang kita dahulu. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada nilai-nilai yang terdapat dalam sloka ini. Nilai yang pertama ialah kepatuhan, yang mana tetamu hendaklah mematuhi etika dan adab ketika makan, lebih-lebih lagi dalam sesuatu majlis kebesaran. Yang kedua ialah kesopanan, yang mana tetamu perlu mematuhi tertib dan sopan dengan mengikut aturan dan adab ketika makan dan minum dalam sesuatu majlis. Yang ketiga ialah hormat menghormati, yang mana tetamu perlu mengamalkan etika dan adab serta sopan ketika makan sebagai tanda menghormati tuan rumah atau tetamu yang berada dalam majlis tersebut. Yang kelima ialah kesederhanaan, yang mana tetamu digalakkan untuk bersederhana dalam makan dan minum. Ini bermaksud tetamu digalakkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum sebagai tanda hormat kepada tuan rumah dan adat budaya. Tambahan lagi kesederhanaan juga mencerminkan rasa syukur dan menghargai setiap hidangan yang dihidangkan. Maka sekianlah pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga pembentangan kami memberi manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih kerana memberikan perhatian anda kepada kami. Sekian, terima kasih.